Amerika, Amerika, Amerika. Bina bukan benci. Okey, hari ni aku nak buat coffee table ni dan aku akan tukarkan ini jadi ini. Hari ni aku akan menggunakan kayu yang diimport khas daripada USA, iaitu kayu walnut. Aku akan start dengan kaki dia dulu. Aku akan ambil angle 60 darjah untuk kaki dia, bahagian atas dan bawah. Kemudian aku akan tandakan part mana yang aku nak pakai dan part mana yang aku tak nak pakai, yang nak dipotong lah. Okey, lepas tu aku akan letak stopper ni dekat miter saw ni supaya aku punya potongan setiap kaki tu sama. Okey, kemudian aku akan potongkan side yang luar dia menggunakan table saw. Aku akan buatkan satu jig supaya aku boleh potong kaki ni menjadi tapered. Aku akan skrukan clamp ni supaya dia pegang kayu ni semasa aku nak potong kat table saw nanti. Okey, macam tu guys, kita dapat tapered dah kaki dia. Korang nak pakai table saw tu, make sure korang jaga jari, tahu blade apa yang korang guna. Kalau ni solid wood, kena tukar solid punya mata lah. Kalau panel, kena pakai panel punya mata lah. Beza dia, kalau panel mata dia rapat-rapat, kalau solid punya mata dia jarak-jarak. Okey, lepas tu aku balik kepada miter saw balik dan aku akan potongkan kaki yang tadi aku tanda 60 degree tu. Aku akan buang. Dan kemudian aku akan setkan stopper ni dan aku akan potongkan lagi sebelah side supaya semua side tu sama. Bahagian bawah dia pula aku akan tandakan kayu ni supaya aku tahu mana nak buang. Dan dia ikut angle yang tadi aku potong lah. Setting table saw, angle dah okey, dah cun, kita sambung potong. Ingat guys, kalau korang tak biasa dengan benda ni, jangan tiru aksi ni. Sebab ini mungkin berbahaya. Bukan mungkin, memang berbahaya. Dan risikonya datang bila korang tak tahu apa yang korang buat. Kemudian aku akan menggunakan bench router. Saiz longkang ni adalah 10mm dan aku akan gunakan mata 10mm lah untuk aku buat longkang ni, untuk aku masukkan cermin nanti. Ini pun korang kena tahu rotation mata tu dan arah kayu korang nak tolak tu. Sebab bila salah arah dan korang tak tahu rotation ke mana, ada possibilities kayu ni terbang. Dan tangan korang tu kena kuat lah pegang bila nak buat ni. Kemudian kita akan potong hujung dia, potong angle untuk yang atas tu 45 darjah. Ini miter cut, miter joint. Okay, bahagian bawah dia pula aku akan tebuk lubang bersaiz 25mm ni untuk aku letakkan getah kali hitam ni supaya korang punya wood flooring atau vinyl flooring korang tak rosak. Jadi kayu ni akan membuatkan meja ni floating lah. Dia takkan calahkan floor korang. Kemudian aku akan tandakan lubang untuk aku connectkan bahagian kaki dan bahagian bawah dia. Bila dah settle semua lubang macam tu lah. Untuk meja ni aku akan menggunakan dowel. Semua aku akan gunakan dowel. So untuk melekatkan miter joint ni, korang boleh lihat sekarang ni aku tengah gunakan horizontal drill untuk aku tebuk lubang pada side meja tu. Dan aku akan pastikan lah jarak kiri kanan tu sama supaya kerja menggosok aku tu boleh dikurangkan, supaya lagi tepat. Okey, kita check semua lubang dah okey. Kita akan sambungkan bahagian kaki ni untuk membentuk nombor 7. Okey, untuk kita sambungkan bahagian kaki dia ni yang mempunyai angle bukan 90 darjah, kita perlu fikirkan satu cara macam mana kita nak clamp dia. Macam aku buat sekarang ni, korang boleh dapat idea lah macam mana aku clamp kaki dia tu. Lepas dah clamp, kita akan bersihkan gam-gam yang terkeluar tu supaya senang nanti. Kalau dia dah kering, dah susah sikit nak bersihkan. Kemudian aku akan pakai sandpaper 180. Aku akan gosok bahagian yang bersambung. Okay, kalau macam ada kata bahagian yang tak rapat tu, korang boleh main tipu lah. Pakai gam gajah,
Pakai gam gajah, lepas tu korang gosok je. Nanti abuk-abuk tu akan mengisi ruang-ruang dalam tu. Okay, burn marks ni juga aku akan hilangkan juga guna grit 180. Ini bukan finishing punya sanding lagi. Okay, kemudian aku akan isikan gam di dalam lubang-lubang yang aku nak letak dowel ni. Dan aku masukkan dowel size 8mm. Yang ni aku tak guna 10mm sebab dia punya space nak letak dowel tu kecil. So aku pakai 8mm, dah cukup memadai. Kemudian aku akan masukkan bahagian depan dia dan aku clamp bahagian bawah. Okay, kemudian kita clamp semua supaya dia betul-betul rapat, padat, mempat. Dan aku masukkan spacer tu, tengah tu, supaya jarak dia sama semua. Dan aku akan lap lah gam-gam yang meleleh-leleh keluar tu, supaya nanti bila dah kering tak adalah susah aku nak bekerja. Kemudian kita akan check squareness of this table. Macam tu aku buat corner ke corner, senang. Bila dah square, dah perfect, aku tinggalkan seharian. Okey, keesokan harinya aku akan buka clamp ni semua. Dan aku akan prepare dia untuk aku route tepi dia tu. Aku roundedkan tepi dia tu. Semua yang tajam-tajam tu semua aku tak nak. Aku tak nak meja aku ni nampak petak, boring. So aku akan gunakan router. Dan mata router ni radius 5mm. Dan kemudian aku akan gosokkan menggunakan sandpaper 240 supaya dia licin. Ni dah boleh kata finishing punya lah. Dan bahagian corner aku akan gosok pakai tangan. Sebab kalau pakai orbital sander tu nanti dia akan tak cun lah. Bila dah siap gosok, macam ni lah rupa dia guys. Ok, sekarang kita nak preparekan dia untuk lacquer lah. Ok, sekarang aku gantung dia macam ni dan aku akan apply PU stopper. PU stopper ni adalah function dia untuk memberhentikan segala lacquer color yang aku akan cat selepas ni. Dia memberhentikan. So dia tak resap ke dalam. Bila dah aku apply stopper, aku akan gosok pakai sandpaper 340 grit dan keluarkan habuk berkala putih ni. Maksudnya dia dah rata, semua dah kena. Kemudian aku akan blow dia bagi habuk-habuk tu semua keluar. Dan aku akan touch up menggunakan walnut colour. Sebab walnut ni ada yang putih sikit, ada yang gelap sikit. So bahagian putih tu aku tak nak. Aku akan touch up dia colour walnut, bagi dia nampak gelap sikit tapi tak gelap sangat. Sebab kalau gelap sangat kita dah tak nampak dia punya wood grain tu. Ok, bila aku dah touch up colour, sekarang aku tengah apply PU lacquer. PU lacquer aku ni aku pakai yang matte punya finish supaya dia tak nampak kilat. Sebab aku tak suka perabot furniture yang kilat-kilat ni, aku rasa nampak murah. So aku pakai matte finishing. Dan bila dah kering untuk disentuh, aku akan gantung macam ni. Aku set spotlight dan aku tinggalkan beberapa jam. PU lacquer ni biasa dalam sejam tu dah boleh pegang lah. Tapi dia belum kering sepenuhnya sampai dalam. Biasa aku tinggalkan sehari lah untuk confident dia kering. Dan aku akan letakkan getah hitam ni di bawah kaki dia. Dan aku akan screwkan dia menggunakan tangan. Sebab kalau pakai drill, aku tak boleh rasa berapa dalam dia nak masuk. Takut nanti dia merosakkan. Kemudian aku akan setkan tempat untuk aku masukkan, untuk aku slide in dia punya cermin ni. Ok, bila korang buat longkang tu 10mm dan cermin ni 10mm, korang tak perlukan gum atau any substance untuk melekatkan cermin ni. Sebab dia akan ngam-ngam cun-cun. Ok, ini tempered glass 10mm 19 inci kali 28 inci dan dia boleh withstand 20 kilo. Aku dah try. Dan inilah hasilnya.
Cantik bukan? Nampak? Dia nak kata kilat tak kilat, the matte finishing. So macam tu lah guys aku buat. Harap korang dapat lah ambil tips and tricks dan ilmu yang aku share hari ni, supaya aku dapat pahala. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ingat, Amerika bina bukan benci. Ciao.